Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberikan kita peluang dan kesempatan dipanjangkan usia sampai pada pagi ini. Semoga pagi ini adalah pagi yang terbaik bagi kita, dan semoga kita termasuk di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berpagi-pagi di pagi hari. Kerana waktu pagi adalah salah satu waktu yang penuh dengan keberkahan. Sebab itulah waktu pagi hendaklah kita mulai dengan melakukan amal-amal ketaatan, dan itu sebagai tanda permulaan kita termasuk di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Nabi sallallahu mendoakan umatnya, wahai Allahumma barik fi ummati, ya Allah berkatilah bagi umatku pada waktu paginya. InsyaAllah pagi ini kita akan kembali menyambung, iaitu majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, iaitu seorang ulama salaf yang lahir pada tahun 209 Hijrah dan meninggal pada tahun 279 Hijrah dalam usianya sekitar 70 tahun. Iaitu dengan kitabnya yang sangat besar sekali faedahnya, yang menjelaskan tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Alhamdulillah, pagi ini kita akan memasuki bab yang seterusnya, iaitu bab yang ke-36, iaitu babu ma jaa fi sifati mizahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab pada menjelaskan tentang sifat gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga merupakan salah satu daripada tabiat semula jadi manusia, iaitu kegemaran manusia, iaitu bergurau. Yang sebelum ini adalah juga merupakan salah satu kebiasaan manusia, iaitu senyum dan ketawa. Dan Islam memberikan garis panduan bagaimana kita berurusan dalam hal yang berkaitan dengan gurauan, seperti mana juga Islam menjelaskan garis panduan bagaimana untuk kita senyum dan ketawa. Dan kedua-dua atau ketiga-tiga perbuatan ini merupakan perbuatan yang telah diberikan garis panduan oleh syarak. Jadi gurauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan yang terbaik untuk kita. Dan bergurau ini adalah salah satu cara bagaimana untuk menimbulkan, iaitu kegembiraan, keseronokan, keselesaan bagi orang yang bergurau dan juga orang yang berurusan dengan gurauan itu. Jadi bergurau ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaan dan dengan pelbagai lapisan. Di antaranya Nabi SAW bergurau dengan anak kecil.
Nabi SAW bergurau dengan isteri-isterinya, di mana Nabi SAW pernah berlumba dengan Aisyah radhiyallahu anha, lumba lari. Itu bagaimana untuk mengembirakan isterinya dalam bentuk gurauan berlumba lari. Nabi SAW pernah bergurau dengan anak kecil. Nanti akan ada hadis yang di dalam bab ini, iaitu dengan saudaranya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iaitu Abu Umair. Nabi SAW pernah bergurau dengan seorang nenek tua, tentang di dalam syurga tidak ada orang tua tak masuk syurga, dan Nabi SAW pernah juga bergurau dengan orang dewasa. Jadi ini semuanya menunjukkan contoh-contoh yang Nabi SAW berikan kaedah umum, bagaimana etika di dalam bergurau, dengan siapa kita nak bergurau, bila masa kita nak bergurau, bagaimana bentuk gurauan itu. Dan Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang dipaparkan di dalam bab ini menunjukkan gurauan datang daripada dua jurusan, iaitu gurauan dalam bentuk ucapan dan juga gurauan dalam bentuk perbuatan. Namun gurauan ini sebagaimana yang kita sebut, mesti tak lari daripada dua jalan. Satu, gurauan yang dibenarkan, dan satu lagi gurauan yang dilarang. Kerana gurauan dia ibarat garam ataupun dia ibarat gula yang diperlukan di dalam makanan atau minuman. Namun jika berlebihan akan memudaratkan. Namun jika sangat berkurangan, maka dia juga akan memudaratkan. Maka Nabi SAW menunjukkan contoh dalam seluruh perkataan, perbuatan, tindakan. Nabi SAW melakukannya secara pertengahan. Dan pertengahan itulah pilihan yang terbaik, pilihan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hendaklah kita di dalam rencam kehidupan kita diselang-selangi dengan gurauan. Tidaklah selalu kita berada dalam keadaan serius, serius ataupun dalam keadaan yang tegang, kerana itu tidak baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Baik, ini sebagai mukadimah terhadap gurauan. Namun gurauan itu ada batasan. Nanti akan kita lihat bagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Jadi kesimpulannya, gurauan ini adalah yang diharuskan, iaitu gurauan akan menghasilkan satu situasi di mana cerianya situasi itu. Gurauan ini dia sebagai menceriakan situasi, dia akan mendatangkan kegembiraan pada seseorang. Gurauan juga dia akan mengurangkan stres kepada orang yang bergurau. Dia juga akan menguatkan hubungan sesama, iaitu mempereratkan perhubungan melalui gurauan. Dan juga gurauan akan menghilangkan halangan ketidakselesaan di antara seseorang dengan seseorang. Gurauan juga akan mempercepatkan proses untuk kita dalam bersuai kenal dengan seseorang yang tak dikenali, maka dia akan dipercepatkan dengan perkara tersebut. Baik, mari kita lihat apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah di dalam bab bergurau, di mana di dalam bab ini beliau rahimahullah memuatkan 6 hadis. Baik, Syakir baca hadis yang pertama, iaitu hadis yang ke-235. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, babu ma jaa fi sifati mizahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Usama an Sharid an Asim al-Ahwal an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dhal udhunain. Qala Mahmud qala Abu Usama yani yumazihuhu. Baik, hadis yang pertama dalam bab ini daripada 6 hadis, iaitu hadis nombor mengikut urutan 235, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadanya, iaitu kepada Anas, wahai pemilik dua telinga. Berkata Abu Usama, yakni salah seorang periwayat hadis ini, Nabi SAW bergurau dengan Anas. Jadi Anas radhiyallahu an diguraui oleh Nabi SAW. Dan kita tahu siapa Anas bin Malik radhiyallahu an, iaitu pembantu Nabi SAW.
iaitu seorang anak kecil, ya, yang ketika mana bersama dengan Nabi SAW, ya, berumur 10 tahun. Jadi budak kecil. Jadi Nabi SAW bergurau dengannya dengan memanggil wahai pemilik dua telinga. Itu kan gurauan, tak panggil nama. Maknanya wahai Anas, yang memiliki dua telinga, contoh, mari sini. Itu kan dalam bentuk gurauan. Untuk apa? Untuk mewujudkan keharmonian, keselesaan dan bentuk kasih sayang pada seorang anak kecil. Jadi apa yang disebut di sini adalah gurauan yang dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak melampaui batas, tidak menyakitkan hati, bahkan mengembirakan hati Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dipanggil itu. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini beza dengan Nabi SAW berapa? Sekitar 50 tahun. Jauh tak jaraknya? Jauh. Ya, seperti seorang ayah dengan anaknya yang paling bongsu, atau seperti seorang datuk dengan cucu. Itu ibarat seperti itu. Baik, hadis yang seterusnya. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. Baik, hadis yang kedua, baca sampai habis dia punya. Qala Abu Isa. قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. Baik, hadis yang kedua, iaitu diriwayatkan juga daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW selalu bergaul dengan kami, yakni bersama, duduk sekali, ya, sehingga pada suatu hari Nabi SAW berkata kepada saudaraku yang kecil, iaitu adik kepada Anas bin Malik radhiyallahu itu, ya, Abu Umair. Lalu Nabi SAW menyapanya, wahai Abu Umair, apa yang Nughair kamu sedang lakukan? Nughair itu adalah seekor burung. Sebab Abu Umair ini memiliki seekor burung, dia suka bela burung, jadi hobinya bela burung. Lalu Al-Imam Tirmizi rahimahullah memberikan komentar terhadap hadis ini, di mana dapat dipahami daripada hadis ini, yang pertamanya bahawa Nabi SAW bergurau. Dia bergurau dengan siapa? Dengan Abu Umair, ya. Bagaimana bentuk gurauannya? Nabi SAW memanggilnya dengan panggilan ya, Abu, ya, yang panggilannya adalah wahai Abu Umair, apa yang Nughair kamu sedang lakukan? Burung peliharaan kamu tu buat apa sekarang? Ya, maksudnya begitu. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahawa harus memberikan kepada anak kecil burung untuk ia bermain dengannya. Ini komentar Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah. Nabi SAW berkata kepada saudara kecil Anas tadi, wahai Abu Umair, apa yang sedang kau lakukan terhadap Nughair itu, Nughair, burung kamu itu, peliharaan kamu? Hal ini kerana, ya, saudara kepada Anas itu memiliki seekor burung Nughair yang bermain dengannya. Namun burung itu mati menyebabkan ia bersedih. Maka Nabi SAW bergurau dengannya, wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nughair? Jadi menunjukkan Nabi SAW, ya, bersedia gurau, ya, berjenaka. Maknanya istilah kita apa? Mengusik. Nabi SAW mengusik anak-anak kecil dengan gurauan yang lemah lembut. Ya, di sini memberikan faedah yang besar kepada kita orang dewasa. Hendaklah kita bergurau dengan anak-anak kecil. Ya, tapi setengah-setengah orang dia tak suka dengan anak-anak kecil. Bahkan menunjukkan wajah yang, ya, tak selesa. Menunjukkan wajah yang tidak meraihkan anak-anak kecil. Dia memandang anak-anak kecil dengan pandangan yang keras, kasar, bengis. Dia tidak meraihkan. Contoh, ya, kadang-kadang berlaku di masjid dan surau, bila mana ada anak-anak kecil yang datang ke masjid dan surau, ya,
Ada pula orang yang ditugaskan khas untuk menjaga dan mengawal anak kecil itu dengan memberikan pengarahan-pengarahan yang dalam bentuk tidak lemah lembut tapi sangat kasar. Kadang-kadang meninggikan suara, kadang-kadang menengking dan seumpamanya. Dan itu sepatutnya tidak dilakukan. Kenapa? Anak kecil mereka sepatutnya disantuni, ya, dibelai, dipuyuk rayu. Kerana mereka masih kecil, ya. Dan sifat anak kecil ini mereka suka bermain. Ya. Jadi aturlah mereka dengan tertib. Ya, layani mereka, pegang mereka, peluk mereka, belai mereka, ya, ucap dengan ucapan-ucapan yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sepatutnya akhlak yang terpuji, yang mulia itu sepatutnya terserlah di masjid. Ya, itulah tempat yang paling utama sebab dia adalah tempat yang terbaik. Tempat di mana ya nama Allah disebutkan. Tempat di mana amal-amal kebajikan dilakukan. Tak patut ya amalan yang tercela terserlah di masjid. Maka ini yang sepatut diberi perhatian oleh orang-orang yang diberikan amanah untuk menjaga masjid. Ya, kadang-kadang anak kecil dia bermain-main sedikit ditengking, bahkan ada di antara mereka dihalau. Bahkan ada di antara mereka itu disakiti dengan ucapan-ucapan yang tak sepatut keluar daripada orang-orang dewasa. Seolah-olah mereka itu tidak pernah ya kecil, tak pernah melalui masa kecil. Ya, sehingga mengatakan ni anak siapa ni? Ya, kurang ajar, tak tahu adab. Ini biasa didengar. Ya. Dan inilah yang menyedihkan. Sepatutnya akhlak orang-orang di masjid itu adalah akhlak yang terbaik kerana mereka ahli masjid. Rupa-rupanya tidak berlaku demikian kelaziman itu. Ya, sepatutnya orang yang berada di masjid itulah yang paling terbaik akhlaknya. Kenapa? Mereka termasuk di antara orang yang mengimarahkan masjid. Jadi inilah adanya kejanggalan, adanya kecacatan dalam ya, tarbiyah yang dilakukan oleh ya, Islam, oleh ya, sistem yang menghasilkan orang-orang seperti itu. Jadi ini sepatutnya diberikan perhatian. Sebab itu Islam mengajar kita tentang pendidikan anak-anak. Sejak kecil lagi anak-anak itu dididik dengan akhlak Islam. Maka bila dia besar, maka akhlak Islam itu akan turut bersama dengannya. Maka akan terhasillah ya satu situasi pemandangan yang sangat indah. Bagaimana orang yang dewasa memiliki akhlak yang sangat mulia, bagaimana orang tua memiliki akhlak yang mulia. Sebab itu generasi itu hendaklah dibina sejak daripada kecil. Ya, jika tidak dibina daripada kecil, maka bila besar, maka mereka akan mewarisi akhlak yang tercela sebagaimana yang mereka warisi daripada orang-orang dewasa. Ini perlu diberi keperhatian. Ya, sungguh perkara ini di antara perkara yang asing di kalangan orang-orang dewasa. Ya, sepatutnya tidak berlaku. Ya, contohilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu faedah-faedah besar apabila kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipaparkan ya oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, sungguh memberikan ketukan yang sangat kuat terhadap kita untuk segera kita kembali mengikut cara tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga ada beberapa faedah daripada hadis. Yang pertama tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu sendiri, dan juga tentang saudaranya iaitu Abu Umair radhiyallahu anhu, iaitu Nabi SAW tidak segan untuk ya bersedekah gurau, bermain-main dengan anak kecil. Dan Nabi SAW juga tidak ya segan untuk menyapa, bergurau dengan iaitu budak suruhannya, pembantunya. Ya, sedangkan kita lihat di lapangan ya, ada orang dia merasakan ya jatuh harga dirinya, tak satu level, tak standard untuk dia bermesra-mesra, bergurau-gurau, berapat-rapat dengan pembantunya. Contoh, dia memiliki seorang pembantu rumah, ya, atau pembantunya dari sudut sopirnya yang menjadi pemandunya, ya, yang membawa ke sana kemari, ya, atau di dalam rumahnya dia ada pembantu, ya, atau tukang kebun. Jarang sekali dia bergurau dengan tukang kebunnya, duduk bersama, bersembang, makan bersama, ya. Bahkan kadang-kadang berlaku ya di dalam rumah, pembantu rumahnya yang mengemas rumah, yang memasak di dapur. Tetapi bila tiba waktu makan, dia tidak diajak sekali untuk duduk di satu meja makan bersama dengan pembantunya. Padahal Nabi SAW mengajar iaitu duduk sekali bersama. Ya, kerana mereka adalah sebahagian daripada keluarga kamu yang tinggal dan duduk di dalam rumah kamu. Bahkan dengan adanya mereka itu segala urusan kamu berjalan lancar. Tapi orang bila diletakkan cara kotak pemikirannya dari sudut keduniaan, dia tu pembantu saya bayar gaji dia, bayar gaji dia untuk bekerja. Ya. Padahal Nabi SAW tidak mengajar demikian. Ya, hendaklah diraikan, dimuliakan, didudukkan di kedudukan yang sama. Kerana walaupun dia pembantu, kita ni tuan rumah, ya, tetap di sisi Allah
Sama, iaitu manusia. Yang membezakannya apa? Manusia ni bukan kasta, bukan ras warna kulit. Ya, bukan kedudukan dari sudut strata ya kehidupan, tak. Tapi dibezakan dari sudut apa? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah ada orang yang paling bertakwa. Ya, Masya Allah. Ini kaedah piawaian yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Maka hendaklah kita ikuti. Baik. Jadi hadis ini memberikan kesimpulan lain bahawa boleh memelihara burung. Ya. Namun ada syarat. Ya. Burung yang kita bela itu hendaklah kita beri makanan yang secukupnya, dijaga dengan baik, ya, dikurung dalam tempat yang selesa untuk dia terbang di dalamnya. Ya, jangan diletakkan dalam tempat yang sempit sehingga dia tidak boleh bergerak. Jadi, ya, dan boleh bermain-main dengan burung-burung. Kerana Allah ciptakan burung-burung ini dengan pelbagai keindahan, indah dari sudut rupanya, indah dari segi bunyinya, dan ada di antara burung-burung itu yang boleh diajar. Ya, seperti apa? Seperti burung merpati. Dulu, zaman dulu burung merpati digunakan untuk apa? Sebagai pos laju, hantar surat. Ada burung-burung yang digunakan untuk berburu, seperti burung helang. Ya, ada burung-burung yang digunakan untuk menjaga ya rumah. Burung-burung yang boleh jaga rumah. Bila orang datang dia bunyi bising. Burung, ya. Itu burung boleh dilatih. Setiap negara memiliki burung. Ada burung yang digunakan untuk menangkap ikan. Ya, tak payah guna pancing, tak payah guna jala, burung itu burung pula. Betul lah burung yang makan ikan ni, yang mulut besar. Ya, dilepaskan ke sungai, maka dia akan menyelam mencari ya ikan untuk tuannya. Masya Allah. Tapi burung-burung ini hendaklah diberikan haknya, diberi makan, tidak dizolimi dan seumpamanya. Masya Allah. Baik, hadis yang seterusnya. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن الشقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا. Baik. Hadis yang ketiga dalam bab ini yang merupakan hadis yang ke-237, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, beliau menceritakan kepada kita bahawa para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, kami melihat engkau bersenda-gurau dengan kami." Lalu jawab Nabi SAW, "Sesungguhnya aku tidak bercakap melainkan yang benar, yakni dalam gurauan." Jadi para sahabat tanya, Rasulullah SAW pun bergurau juga, bergurau dengan orang dewasa ni, dengan para sahabat. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya aku tidak bercakap melainkan yang benar. Maknanya gurauan Nabi SAW iaitu tidak mengandungi perkara-perkara berbentuk kedustaan dan tidak berbentuk mereka-reka. Ya. Berbeza dengan setengah orang, mereka bergurau, bersenda-gurau ya, dalam perkara-perkara yang dilarang. Kadang-kadang sampai mencarut. Ya. Kadang-kadang sampai mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati. Kadang-kadang gurauan mereka boleh membawa kepada pergaduhan dan perselisihan. Dan kemuncaknya boleh membawa kepada kebinasaan dengan ya berlakunya pembunuhan. Asal contoh gurauan dia, engkau ni hitam legam lah, macam butuk kuali. Contoh. Ya. Asalnya gurauan, tapi akhirnya orang yang menerima tu tak boleh terima, sakit hati dia, tersakiti. Sebab apa? Gurauan tu bukan bentuk sekali dua, berkali-kali. Akhirnya mendatangkan ya sakit hati. Begitulah. Contoh yang lain, dalam bentuk gurauan, dalam berbentuk penghinaan, itu dilarang. Ya. Ataupun gurauan-gurauan berbentuk reka-rekaan yang tidak benar, ya, maka juga dilarang. Ya. Dan gurauan-gurauan ini kemuncaknya akan menghasilkan mentertawakan seorang. Seperti orang yang suka berlawak jenaka. Ya. Kerjanya untuk mentertawakan hadirin yang hadir itu. Sebab itulah dilarang. Ya, dilarang seperti apa? Komedi-komedi itu. Ya, seperti acara Maharaja Lawak itu. Semuanya dilarang. Sebab satu, direka-reka skripnya. Yang kedua, banyak mengandungi perkataan dusta. Yang ketiga, banyak mengandungi perkataan yang lara. Kadang-kadang mereka bergurau, ya, bersenda-gurau dalam bab yang berkaitan dengan agama. Ya, itu satu bentuk penghinaan. Ya, kadang-kadang tanpa mereka sedari, mereka ya terlajak dalam membuat ucapan yang di luar jangka.
yang akibatnya boleh menyebabkan kebinasaan. Ya, kadang-kadang boleh memperlekehkan. Ali nampak sebelum ni tak ada janggut, macam kambing aja. Tu kan. Itu senda gurau yang dilarang. Kerana apa? Itu mencela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam senda guraunya tak pernah mereka cipta, buat cerita, tak pernah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau dengan fakta. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wahai pemilik dua telinga. Ya. Barangkali memiliki makna ganda. Satu, Anas radhiyallahu anhu memiliki dua telinga. Seorang pendengar yang bagus. Ya. Sebab itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis. 2000 lebih. Dan hadisnya masya-Allah, hadis-hadis yang sangat agung. Contoh, ya, yang banyak telah kita dengar. Di antara hadis yang paling menggembirakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dia sampaikan kepada kita adalah tentang, ya, anta fa innaka anta ma'am man ahbabta. Ya, sehingga Anas radhiyallahu kata tidak ada yang lebih menggembirakan aku melainkan hadis ini. Ketika Nabi SAW ucapkan itu, ya, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Kerana Anas bin Malik radhiyallahu anhu setelah meriwayatkan dan dengar hadis itu, iaitu hasil daripada soalan daripada seorang lelaki datang pada Nabi SAW tanya, mata sa'ah, ya, wa ma'ad, ya, Nabi SAW kemudian berbalik tanya, apa yang kamu buat persiapan untuk hari kiamat? Lalu dia kata, aku buat persiapan Allah dan Rasulnya yang aku cintai. Masya Allah. Dan Anas radhiyallahu anhu setelah mendengar perkataan Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta, ya, tidaklah ada satu perkara yang lebih aku cintai dan aku sukai melainkan hadis ini, kerana aku menyintai Allah dan Rasulnya, Abu Bakar dan Umar. Dan walaupun aku tidak seperti mereka, tapi aku ingin, ya, bersama dengan mereka nanti, kerana aku cinta pada mereka. Masya Allah. Ya. Baik, hadis seterusnya. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على والد ناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوح. Baik, hadis yang keempat dalam bab ini iaitu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Dia menceritakan bahawasanya seorang lelaki, ya, meminta daripada Rasulullah SAW supaya menyediakan, ya, kenderaan untuk membawanya. Maknanya minta disediakan kenderaan untuk dia. Ya, sama ada seekor kenderaan di zaman itu apa? Ya, sama ada unta yang paling besar, yang paling mewah, kemudian diikuti dengan keldai atau kuda. Kuda nombor 2 lah, kuda perang. Ya, kuda ni istimewa. Ya, sebagai salah satu peralatan perang paling utama di zaman itu. Baik. Apa beza unta, kuda dan lembu, kambing? Apa istimewa unta? Dia unta, dia boleh ditunggangi sebagai pengangkutan, dia boleh bawa barang dan dia boleh dimanfaatkan. Susunya, air di bonggolnya. Adapun yang lain daripada tu tak memiliki ketiga-tiga tu. Ya. Orang tak naik lembu untuk perjalanan dari satu tempat ke satu tempat. Jarang. Sebab lembu tak memiliki kekuatan itu. Kuda orang cuma naik sebagai pengangkutan. Ya. Tu daging dia jarang orang makan. Ya. Susu dia orang tak minum kuda. Ya, tapi susu unta orang minum tak? Minum. Ya, baik, itu istimewa. Jadi lalu Nabi SAW menjawab, aku akan membawa kamu di atas anak unta betina. Anak unta. Ya, bukan bapa unta, bukan ibu unta, tapi anak unta betina. Ya. Lalu dia menjawab, apa yang boleh aku lakukan dengan anak unta betina? Anak unta betina macam mana nak naik, kecil lagi, tak kuat, betul kan? Lalu Nabi SAW menjawab, bukankah unta-unta betina yang melahirkan unta-unta? Ya, jadi Nabi SAW dia menyebutkan, ya, tujuannya adalah untuk bergurau. Ya. Gurau dengan menyebut, bukankah unta tadi itu dilahirkan unta-unta betina? Maknanya, ya, unta boleh juga bawa manusia. Unta kecil boleh bawa orang tak? Yang kecil tak boleh lah. Ya, kalau yang pertengahan dah memiliki kekuatan. Tapi ya, bergantung pada saiz orang. Kalau orang tu kecil, boleh lah naik unta tersebut, dia mampu untuk bawa kita. Tapi kalau orangnya besar, ya, tentunya disesuaikan dengan kenderaan yang akan dia pakai untuk itu. Jadi ini memberi faedah. Ya, jangan menzalimi binatang.
Ya, jangan zalimi binatang dalam hal pengangkutan. Kita lihat kadang-kadang binatang tu dipikulkan dengan barang-barang yang dia tak mampu melakukannya. Dipaksakan. Itu tak boleh. Dilarang. Ya. Naik seekor unta sampai 10 orang. Walaupun dia mampu bawa, dia paksa diri dia, tapi itu menzalimi. Sebab biasa unta orang naik 2 orang aja. Begitu juga kuda naik 2 orang. Sama juga penerapan di zaman sekarang. Contoh, motosikal tu boleh naik maksimum 3 orang je, dia bubuh sampai 10. Tu 3 boleh anak-anak kecil kan. Tapi di setengah negara dia bubuh ramai. Ya, barangkali motor jenis tu boleh. Tapi kalau motosikal yang jenis kebiasaan tu, ya, boleh naik tapi hayatnya pendek. Ya, tu contoh. Jadi dilarang melakukan kezaliman. Ya, baik. Yang dimasukkan Nabi SAW tadi adalah bahawa semua unta itu adalah lahir daripada unta betina. Baik. Tentang ini menjelaskan apa? Keutamaan unta betina. Wallahu a'lam. Terus hadis yang ke 238. 29. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه ساهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ساهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاختبره من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله إذا والله تجدوني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غالب. Hadis yang ke-239 itu hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkaitan dengan Nabi SAW. Beliau radhiyallahu anhu menceritakan ada seorang lelaki daripada penduduk pendalaman bernama Zahir. Ni penduduk kampung ni, daripada pendalaman. Dia tengok Nabi SAW tadi dia dengan orang dewasa, iaitu tentang unta tadi. Sekarang dengan orang lelaki daripada kampung. Orang kampung ke orang bandar. Nabi SAW orang kampung ke orang bandar? Orang bandar, bandar Mekah. Kemudian pindah jadi orang bandar Madinah. Ya. Jadi ada seorang lelaki daripada penduduk pendalaman, nama dia Zahir. Beliau telah menghadiahkan pada Nabi SAW. Dia datang jumpa Nabi SAW, bawa hadiah bagi pada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mempersiapkan bekalan untuknya sebagai imbalan, sebagai balasan. Dan Nabi SAW dia suka memberi dan menerima hadiah. Bila orang bagi hadiah pada Nabi SAW, Nabi akan bagi balik hadiah. Ya, seperti apa sebelum ni? Ingat hadiah apa? Tentang Nabi SAW bagi hadiah perhiasan pada seorang wanita, betul kan? Dari Bahrain. Dia bagi pada wanita tersebut. Jadi Nabi SAW menghadiahkan, ya, membuat persiapan, ya, lalu Nabi SAW mempersiapkan bekalan untuknya. Jadi untuk dia bawa balik ke kampung dia ketika ia ingin keluar daripada Madinah, ya. Nabi SAW berkata kepada dia, sesungguhnya Zahir adalah ibarat keluarga kami, ya, ni yang tinggal di pendalaman, dan kami pula ibarat keluarga beliau yang tinggal di kota. Nabi SAW, Masya Allah, bagi satu gelaran kehormat. Zahir ni saudara kami yang di kampung, kami ni saudara pada Zahir yang di bandar. Macam tu, ya. Lalu Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW amat, ya, mengasihinya. Nabi SAW sayang, cinta, ya, walaupun beliau bukan lelaki yang ada rupa. Jadi sahabat Nabi SAW daripada kampung, tak terkenal pun Zahir ni, contoh, ya. Walaupun dia tu tak handsome, tak tampan, ya, tapi Nabi SAW, ya, menyayanginya, mengasihinya. Ini memberi faedah pada kita. Mengasihi, menyayangi seorang, bersahabat dengan seseorang bukan disebabkan oleh rupa paras,
Bukan disebabkan oleh harta benda, bukan disebabkan oleh kedudukan dan pangkat, tapi disebabkan oleh apa? Ikatan iman. Sebab itulah ikatan yang paling kukuh kata Nabi SAW adalah al-bughdu fillah wal hubbu fillah. Cinta dan benci kerana Allah, diikat dengan Allah. Jadi itulah dinamakan ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan Islam akan kekal abadi sehingga ke akhirat. Adapun persaudaraan di atas selain daripada itu, kepentingan duniawi dan sebagainya akan hilang bila hilangnya dunia itu. Jadi jangan kita berkawan dengan seorang dalam dari sudut jurusan selain daripada iman dan Islam, maka dia akan berkekalan. Tapi kalau kita berkawan disebabkan kita satu jamaah, satu parti, satu geng, maka dia tak akan kekal lama. Bila sampai satu masa, maka kita akan berpisah. Jadi persahabatan yang kekal adalah di atas iman dan Islam. Baik. Lalu satu hari Nabi SAW datang kepadanya, ketika beliau sedang menjual barang-barangnya di tempat satu perniagaan, barangkali pasar lah. Dia sedang berniaga. Kerja profesionnya iaitu ahli perniagaan. Lalu Nabi SAW memeluknya dari belakang tanpa dilihatnya. Dia tengah berniaga jual-jual dan Nabi SAW datang peluk dari belakang. Lalu beliau pun bertanya, siapa ni? Lepaskan aku. Orang tengah berniaga pergi peluk pula. Dia terkejut kawan tu. Lepaskan aku. Lalu beliau pun beralih ke belakang nak tengok siapa yang peluk aku ni. Lalu kenallah beliau bahawa yang memeluk dia itu adalah Nabi SAW. Dia kan bentuk gurauan. Menyedari hal itu, beliau pun tercegat di situ tanpa mahu menjauhkan belakangnya yang menempel pada Nabi SAW. Bila dia tengok Nabi SAW yang peluk dia, maka dia biarkan. Menyebabkan Nabi SAW pun berkata, siapa mahu membeli hamba ini? Nabi bergurau. Nabi pegang, siapa aku nak jual dia hamba ni? Beliau pun membalas, jika begitu ya Rasulullah, demi Allah, engkau mendapatkan aku adalah seorang yang tidak berharga kerana menjual aku sebagai hamba. Maknanya, apa nilai aku ni? Seorang lelaki dah lahir tak handsome, betul kan? Siapa nak beli? Tak ada harga aku ni. Tu. Lalu Nabi SAW pun membalas, akan tetapi engkau di sisi Allah bukanlah seorang yang tidak berharga. Atau Nabi SAW berkata, engkau di sisi Allah ialah seorang yang sangat mahal. Masya Allah. Luar biasa tak disahabat ni? Orang biasa yang tak dikenali, yang tidak ada kedudukan apa-apa, tapi Nabi SAW memuliakannya sampai tahap yang tertinggi. Bergembiralah lelaki ini, iaitu sahabat Nabi SAW, Zahir radhiyallahu an, seorang penduduk kampung di pedalaman. Nabi memuliakannya. Tentu ada keistimewaan, betul kan? Yang kita tidak ketahui. Inilah hebatnya orang biasa. Jadi jangan memandang rendah orang. Jangan underestimate. Barangkali orang itu terkenal di langit, dia tak terkenal di bumi. Kamu itu terkenal di bumi, itu pun di kampung kamu, di bandar kamu aja, tapi tak dikenali oleh penduduk langit. Kita ni apa yang kita inginkan biar terkenal oleh penduduk langit. Penduduk langit mengenali kita sebagai orang yang soleh. Mereka sentiasa mendoakan kita, memohon kerahmatan dan keberkatan. Sebab itu hidup ni jangan sekali-kali kita memohon untuk terkenal. Kerana terkenal, bila tak dapat diurus dengan baik, akan membinasakan. Dan itulah di antara perkara yang paling utama menyebabkan seseorang itu pertama kali dihumbankan ke dalam neraka. Orang yang mula-mula dihumbankan ke dalam neraka adalah orang yang ingin terkenal. Sebab apa? Bila dia terkenal, dia dapat sifat riak. Riak. Buat satu amal ibadah tu tujuan untuk nak meraih populariti. Orang puji dia, orang sokong dia, orang dokong dia, banyak follower dia, ramai follower, seronok dia. Setiap aktiviti dia semua dah dipaparkan di Facebook. Semua aktiviti dia, aktiviti dunia, semua dipaparkan. Dia letih pun dipaparkan, tangkap gambar. Dia masuk ke lorong ceruk kampung pun dipaparkan. Semuanya dipaparkan. Ini pintu-pintu ke arah yang sangat berbahaya. Kerana hati itu, dia adalah ibarat keldai liar. Dia sentiasa berbolak-balik. Sebab tu Nabi SAW ajar kita, ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pemilik hati ini, ya Allah, yang membolak-balik hati, tetapkan aku hati ini di atas iman dan taqwa, atas agama. Sebab manusia, mereka boleh bertahan di atas ujian kesusahan dan kesulitan.
Tapi bila mereka diuji dengan kesenangan, ya, kepopularitian, diuji dengan kekayaan, diuji dengan, ya, kealiman, diuji dengan ramainya orang yang mengikuti mereka, maka ya ketika itu ya mereka berada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Ya, maka jadilah orang-orang yang low profile, humble, ya, ikhlaskan hatinya. Apa yang dia lakukan tak lain dan tak bukan hanya mengharap redha Allah. Dia tak berharapkan pujian manusia. Ya, tidak ada satu habuk pun nilaian pujian manusia. Yang diharapkan adalah iaitu nilaian dan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hamba yang mukhlis. Orang yang benar-benar ikhlas. Tapi ikhlas bukan perkara yang mudah, dia perkara yang sulit. Perlu mujahadah. Sebab itulah ya, apa saja amal ibadah yang diajar oleh Nabi SAW dimulai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Allah perintahkan kita, wa ma umiru illa liya'budun mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah kamu diperintahkan untuk beribadah, ya, kepada Allah itu melainkan dalam mengikhlaskan niat kerananya. Kerana akibatnya jika tidak berlaku keikhlasan, yang membinasakan pemilik. Amal-amalnya semuanya tidak ada nilai di sisi Allah. Bahkan nanti dia akan dihumbankan ke dalam neraka dalam keadaan yang paling hina, iaitu diseret wajahnya. Seperti yang digambarkan dalam hadis tentang 3 orang yang masyhur, iaitu pelaku amal yang terbesar, iaitu jihad fisabilillah, infak fisabilillah, dan juga menyampaikan ilmu. Orang alim. 3 kategori manusia yang amalnya yang terbesar, iaitu kemuncak agama berjihad, mengorbankan jiwa, iaitu nyawanya, kemudian mengorbankan harta yang letih payah dia cari bertahun-tahun, puluhan tahun, dia berikan, infakkan pada manusia. Dan yang ketiganya ilmu yang dia sampaikan bertahun-tahun, puluhan tahun dia menuntut ilmu, bertalaki ke sana kemari, tetapi tidak ada nilai di sisi Allah. Kerana apa? Kerana ar-riya. Maka kembali pada hadis ini menunjukkan betapa tingginya nilai seorang sahabat Nabi SAW daripada kampung bulu pendalaman, iaitu Zuhair radhiyallahu an, sehingga Nabi SAW menyebut kamu ini tinggi nilainya, mahal nilainya di sisi Allah. Nabi bergurau, dia nak jual sahabat ni. Sahabat tu jawab, aku ni tidak ada nilai apa-apa. Siapa nak beli aku? Aku ni orang kampung, tidak rupawan, tidak tampan. Jadi ikutilah contoh ini. Jangan menilai seseorang dari sudut penampilan, dari sudut ketampanan, dari sudut kecantikan, dari sudut kekayaan dan sebagainya, tapi nilai seseorang dari sudut agamanya. Maka itulah penilaian neraca yang tepat, dan itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Maka dengan itu kita akan boleh berkawan, bermuamalah dengan sesiapa sahaja, kerana kita meletakkan setiap orang itu bukan berdasarkan pangkat, bukan berdasarkan harta, tetapi berdasarkan takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang ke 240 yang merupakan hadis yang ke-6 dalam bab ini. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن الفضالة عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. فقال فولت تبكي. فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. Baik, hadis yang terakhir iaitu hadis yang ke-6 dalam bab ini, di mana hadis ini menjelaskan Nabi SAW bergurau dengan seorang wanita tua, ataupun istilah kita boleh panggil nenek atau tok. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Al-Hasan radhiyallahu an. Beliau menceritakan seorang perempuan tua datang bertemu Nabi SAW, seorang nenek, dan berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar ia memasukkan aku ke dalam syurga." Lalu Nabi SAW menjawab, "Wahai ibu kepada fulan." Ibu kepada fulan ni gelaran lemah lembut, betul kan? Kita panggil nenek, wan, macam-macam lah orang panggil, ikut lokasi masing-masing. Wahai nenek, wahai makcik tua, boleh juga. Tapi Nabi SAW apa? Wahai ibu.
ya, kepada fulan, ya umma fulan, ya. Sesungguhnya syurga itu tidak dimasuki oleh orang tua, ya. Lalu beliau yakni Al-Hasan berkata radhiyallahu an, ya, nenek tua itu atau perempuan tua itu pun berpaling pulang sambil menangis. Setelah Nabi SAW ucapkan begitu, dia balik nangis. Lalu Nabi SAW pun berkata, jadi kepada para sahabat, ya, tolong bagi tahu pada dia, ya, pergi ikut dia, susuli dia, pergi ikut dan bagi tahu kepadanya bahawa sesungguhnya ia tidak akan masuk syurga dalam keadaan dia tua. Sebenarnya orang tua tak masuk syurga, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Sesungguhnya kami ciptakan wanita-wanita penduduk syurga itu secara langsung, di mana kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta, ya, dan sebaya umurnya. Dalam syurga tidak ada orang tua, bukan setakat nenek tua, ya. Lelaki tok wan tua pun tak ada. Yang ada semuanya muda, ya. Jadi menjelaskan tentang penduduk syurga dalam hadis ini, bahawa di dalam syurga semua orang-orang yang berada di dunia, yang kecil waktu mati, ya, yang muda dan yang tua, semuanya nanti dalam syurga akan dikembalikan pada usia muda. Berapa usia mereka? Sekitar seperti usia Nabi Isa AS diangkat ke langit, yang nanti Nabi Isa AS akan turun sebagai, ya, untuk apa? Menghapuskan salib, ya, membunuh babi dan membunuh Dajjal, ya. Jadi dalam hadis disebut yadkhulu ahlul jannah, ya, yadkhulul ahlul jannatil jannah jurda murda mukahhalin abna'a 33. Penduduk syurga akan masuk syurga dalam keadaan tidak berbulu. Tak ada lagi dah bulu-bulu ni, ya, bulu-bulu yang ada di badan, bulu kaki, bulu tangan, ya, bulu kemaluan, bulu ketiak, ya. Dan tidak ada lagi janggut. Janggut pun dah tak ada lagi dah. Ya, misai pun tak ada, misai. Bulu ni semua kan, ya. Dan dalam keadaan bercelak. Tu kita dah belajar sunnah Nabi SAW. Sebelum tidur bercelak, ya. Dan Nabi SAW kelihatan sentiasa bercelak, padahal Nabi SAW tak bercelak. Jadi Nabi SAW tu seolah-olah sudah bercelak matanya, ya. Jadi nanti di negeri akhirat rupanya celak itu adalah salah satu daripada, ya, aksesoris ahli syurga. Dia bercelak mereka itu, Masya Allah. Di dunia disunahkan bercelak, di akhirat juga bercelak. Dan mereka berumur 30 tahun ataupun 33 tahun. Muda tak? Ini waktu yang paling muda, yang paling tampan, segap waktu itu, yang paling cantik, ya. Jadi itu adalah pertengahan. Baik. Jadi di sini Nabi SAW bersendagurau dengan seorang wanita tua, dan betapa sedih. Dan kita lihat betapa kebaikan yang ada pada nenek tua ini. Dia datang pada Nabi SAW, minta doa pada Nabi SAW supaya berdoa supaya masuk syurga. Jadi wanita tua ni dapat tak doa Nabi SAW? Dapat tak? Dapat. Sebab Nabi SAW sebut, ya, bahawa penduduk syurga itu orang tua tak masuk syurga. Maksudnya di syurga nanti orang tua akan jadi muda. Maksudnya mafhum mukhalafah yang tersirat tu, nenek tua ini mendapat doa Nabi SAW. Dan Nabi SAW sebut lagi dengan dalil lagi dalam Quran lagi, menyebutkan keadaan ahli syurga itu mereka adalah wanita-wanita yang perawan. Masya Allah, ya. Jadi beruntunglah nenek tua ini yang datang bertemu Nabi SAW dan berkata dan memohon. Dan permintaannya adalah permintaan yang paling besar, ya, permintaan orang yang beriman, iaitu minta. Dia bukan minta, ya Allah berilah aku jadi panjang umur, berilah kesihatan dan kekuatan, ya, minta pada Rasul. Tak. Yang dimintanya adalah untuk apa? Masuk syurga. Kerana yang nenek tua ini yang mengetahui, ya, sebab usianya bukan boleh panjang selama-lamanya. Dan kebiasaan orang tua, mereka sudah dekat ajalnya. Betul kan? Berbaki umur sedikit saja. Yang rasa panjang umur ni orang muda, walaupun mereka juga, ya, belum tentu akan dipanjangkan umur, ya, kerana betapa banyaknya orang yang meninggal ketika usia muda. Sebab mati tak mengenal usia. Mati tak mengenal lelaki, perempuan, tak mengenal anak kecil, orang dewasa atau orang tua.
Mati tak mengenal sihat atau sakit. Mati tak mengenal siapa kamu. Rajakah kamu? Perdana Menterikah kamu? Ya, pegawai-kah kamu? Ya, penguruskah kamu? Gurukah kamu? Ustazkah kamu? Atau sesiapa saja? Bila sampai masanya, tak diundurkan sesaat, tak dicepatkan sesaat. Right on the dot. Very precise and concise. Itu semuanya adalah ilmu Allah yang telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Jadi apa yang perlu kita buat? Itu buat persiapan. Kerana kita tidak tahu dalam urusan kematian ni 3 perkara. Apa dia? 3 perkara yang dirahsiakan tentang kematian seseorang. Bila dia nak meninggal? Masa bila? Di mana dia akan meninggal? Bagaimana dia akan meninggal? Tak tahu. Ya. Tu. Kecuali sedikit. Ada tak orang tahu bagaimana, bila dan di mana? Ada. Contoh orang yang akan dihukum gantung, duduk dalam penjara. Kamu didapati bersalah, ya, kerana telah membunuh si fulan. Hukumnya adalah dihukum gantung sampai mati, atau dipancung mengikut hukum Islam. Maka bila sampai harinya dia sudah tahu, betul kan? Tapi waktu yang tepat dia tak tahu. Ya, bila dia mati tak tahu. Macam kita tak tahu bila kita tidur. Tahu tak bila kita tidur? Bila kita lena, tahu tak? Kita tahu waktu kita nak tidur tu baring tahu, tapi bila mati kita pejam, hati kita tidur, mata pun tidur. Bila? Tak tahu. Ya, Masya-Allah. Jadi mati kita tidak tahu bila dia akan berlaku, bagaimana dia akan berlaku dan di mana kita akan berlaku. Maka apa yang pasti tentang kematian adalah apa? Mati. Apa yang pasti, kita kena buat persiapan untuk menghadapi kematian. Baik, ini di antara beberapa hadis yang menjelaskan tentang bagaimana bentuk gurauan Nabi SAW. Iaitu secara kesimpulannya, Nabi SAW yang pernah bergurau dengan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Tapi bukan selalu, bukan setiap hari, bukan setiap masa. Tak habis-habis bergurau, kerjanya bergurau je, gelap, bukan main lagi, terbahak-bahak. Bukan. Itu bukan sifatnya Nabi SAW, bukan sifatnya para sahabat. Sebab apa? Para sahabat tidak seperti itu. Kerana para sahabat mendengar Nabi SAW berpesan, "Lau ta'lamun ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Jika kamu tahu apa yang aku tahu, niscaya kamu akan ketawa sedikit dan menangis banyak. Maka segeralah insaf, wahai orang yang sering ketawa. Insaflah, wahai orang yang kerjanya profession yang mentertawakan atau menyebabkan orang ketawa. Tinggalkan profession itu. Kerana profession itu adalah profession yang terlarang, yang mematikan hati, sehingga kamu makin jauh daripada Allah. Ya, tinggalkan. Ya, walaupun itu merupakan sumber pendapatan kamu, kerana bumi Allah ini luas. Rezeki Allah itu ada di mana-mana. Ya, malulah pada seekor semut. Ya, malulah pada seekor ulat. Malulah pada seekor burung yang keluar di pagi hari, balik dalam keadaan kenyang atau ada makanan untuknya. Yang penting kita berusaha, ya, halalan tayyiban. Yang keduanya, gurauan Nabi SAW ini tidak mengira darjat dan martabat seseorang. Semuanya Nabi SAW bergurau. Ya, untuk apa? Untuk menggembirakan seseorang, untuk memberikan khabar gembira. Seperti tadi ini, dengan anak kecil, dengan orang dewasa, dengan orang kampung, dengan orang bandar, dengan nenek tua. Maka semuanya Nabi SAW bergurau dengan batasan-batasan yang tidak melampaui, ya, syarak. Dan di antara perkara yang penting dalam gurauan Nabi SAW, Nabi tidak berkata dusta. Dan Nabi SAW tidak mereka-reka skrip. Tidak mereka-reka cerita. Ya, sebab itulah, ya, orang-orang yang menjadikan profession, ya, untuk mentertawakan orang ini, hendaklah dia segera meninggalkan profession itu. Kerana profession lain lebih banyak. Ya, kerana menjadikan profession bergurau itu sebagai profession, itu bukan, ya, teladannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi di dalamnya dimuatkan kata-kata dusta, ya, kata-kata yang menyakitkan hati orang, maka itu terlebih dilarang. Ya, cuba lihat kecelakaan bagi orang yang berdusta, betul kan? Ya, sebab dusta membawa kepada kemaksiatan. Ya, Nabi SAW mengingatkan, ya, wailul lilladzi yuhadditsu fayakzibu yudhika bihil qaum wailul lahu. Kecelakaanlah untuk orang yang bercakap, yang berbicara, ia berbicara dusta, ya, semata-mata untuk menjadikan orang ramai ketawa. Kecelakaanlah untuknya. Ini hadis ni, ancaman keras
bagi orang yang membuatkan orang lain ketawa. Dia celaka, kata Nabi SAW. Ya. Wailul lilladzi yuhaddits. Kecelakaan untuk orang yang berbicara. Fayakzibu, kemudian dia berdusta dalam bicara dia tu. Dia reka-reka cerita. Saya ada satu cerita. Nak tahu tak cerita apa? Ada di satu kampung tu, seorang lelaki sekian-sekian. Padahal tak wujud pun cerita tu. Tak wujud pun perkara tu. Dia reka. Ya. Jadi, apa tujuan dia reka-reka tu? Liyudhika bihil kaum. Untuk menjadikan kaum tu yang dengar cerita dia tu ketawa. Maka wailul lahu. Celaka bagi dia. Ya. Maka ini adalah peringatan yang sangat keras. Ya. Begitu juga Al-Quran, Allah larang. Ya. Larang mengolok-olokkan satu kaum yang mempermain-mainkan, meremeh-remeh, mencemooh, menghina. Ya, contoh dalam surah Al-Hujurat itu. Surah yang ke-9 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin. Sambung, Subhanallah. Sambung, la yashar tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Baik, ayat ini memerintahkan kepada orang yang beriman. Wahai orang beriman, janganlah satu kaum, satu puak, dia lelaki mencemooh dan merendah-rendahkan lelaki yang lain. Kerana boleh jadi ya kelompok yang kamu cemoh itu lebih baik daripada mereka yang mencemooh. Dan janganlah pula satu kaum daripada kaum wanita mencemooh dan merendah-rendahkan satu kaum daripada wanita yang lain. Kerana boleh jadi kaum yang dicemooh itu lebih baik daripada mereka yang mencemooh. Dan janganlah setengah kamu menyatakan ya keaiban setengah yang lain. Dan janganlah pula kamu memanggil antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk. Ya ini larangan-larangan yang menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik. Maka amatlah buruknya sebutan nama fasik. Ya, kepada seorang sesudah ia beriman. Ini dia. Sebab itu kita banyak lihat banyaknya berlaku yang pergaduhan, perkelahian sampai tahap membunuh sebab bergurau ataupun menghina orang. Betul kan? Kamu tak cantik dah, buruk dah. Akhirnya dia potong kawan tu mati, potong tangan dia. Ya. Ini berlaku bukan hanya di kalangan orang dewasa, budak-budak. Ya. Jadi jangan bergurau melampaui batas. Ya, jangan bersenda gurau. Ya, hatta dengan adik-beradik pun dilarang. Sampai bergaduh, berkelahi, sampai bermasa muka, sampai boikot, sampai dia berpecahnya hubungan kekeluargaan adik-beradik disebabkan oleh gurauan. Jadi tinggalkan semua perkara-perkara tersebut. Jadi hadis dalam bab ini memberikan contoh teladan yang sangat agung bagi kita supaya menjaga lisan. Ya, dalam bab yang berkaitan dengan gurauan. Ya, dalam bab ini banyak hadis-hadis yang menjelaskan, dan ini semua kembali kepada apa? Ya, bab menjelaskan tentang bahaya atau bencana lisan. Sebab itu jika lisan tidak diuruskan dengan cara yang sesuai dengan syariat, maka kebinasaanlah yang akan dituai. Ya, kerugianlah yang akan diraih. Kemusnahanlah yang akan berlaku. Maka berhati-hatilah dengan lisan. Semoga Allah memberikan kita lisan yang halus, lisan yang baik, lisan yang menyejukkan, lisan yang mendamaikan, lisan yang membahagiakan. Ya, dengan itu akan terjagalah hubungan ya sesama kita. Maka dengan itu akan wujudlah kerukunan dan keharmonian dalam kehidupan, dalam bermuamalah dengan sesama orang. Baik, itu saja ya yang dapat kita ambil dan paparkan daripada bab yang ke-36, iaitu bentuk gurauan Nabi SAW. InsyaAllah panjang umur ya. Pagi ini dan untuk sesi seterusnya nanti kita akan masuk bab yang ke-37 tentang syair Rasulullah SAW. Nabi SAW juga bersyair. Dan syair adalah salah satu bentuk ungkapan bahasa yang indah, yang syarat dengan makna yang boleh memberikan kesan yang membekas pada jiwa. Dan setiap kaum, setiap bangsa memiliki syairnya masing-masing. Dan orang-orang yang terlibat dalam syair ini, mereka dikategorikan sebagai salah seorang yang disebut sebagai apa? Ya, sastrawan, seniman.
Orang yang seni, yang hanya boleh mengungkapkan perkataan-perkataan yang indah, yang membekas di jiwa. Dan begitu juga syair juga ada yang dibenarkan sesuai dengan syariat, dan ada juga yang dilarang. Dalam Quran ada satu surah yang menjelaskan tentang para penyair. Apa nama surahnya? Surah Asy-Syu'ara. Baik, insya-Allah panjang umur kita akan masuk bab ini, bab yang ke-37. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita istiqamah untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersyukur kepada Allah kerana Allah berikan kita kesempatan untuk mengambil faedah daripada kitab ini, iaitu Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah. Semoga Allah menghimpunkan kita nanti kesemuanya bersama pengarang kitab ini, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Assalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.